Hello, hai. Kembali bersama-sama saya, penyampai anda Azin Nasir untuk Ruang Bicara untuk sesi yang kedua bagi malam ini. Dan kita nak berbincang tentang sambutan Hari Akademia 2021 dan fokus kita adalah berkaitan dengan akademia di perkasa, digitalisasi di budaya. Kita bawakan tetamu di studio ketika ini yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman yang merupakan Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah juga dapat bersua muka kita kali ini. Okey, baik. Dan kita tahu ya Datuk, sambutan Hari Akademia pada tahun ini merupakan sambutan kali ketiga. Kali pertamanya pada tahun 2019 ya. Betul. Dan sambutan ini disambut pada setiap 5 Oktober setiap tahun dan ini adalah untuk meraihkan ahli akademik di institusi pendidikan tinggi ataupun IPT itu sendiri. Bagaimana Datuk melihat dari segi penerimaannya dalam kalangan warga IPT? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Ruang Bicara di Bernama ini. Ya. Dan pertama-tama kalinya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Bernama dan juga pihak Kementerian Pengajian Tinggi kerana memberikan peluang untuk saya berbicara dan bersiaran secara langsung pada malam ini. Dan seperti mana yang Jana sebutkan tadi, saya dan juga ramai rakan-rakan saya sebagai seorang ahli akademia tentunya menerima 5 Oktober ini sebagai satu hari yang cukup istimewa kerana kita merasa bangga dan teruja bila kerajaan sendiri memperakukan 5 hari bulan Oktober ini sebagai Hari Akademia dan Oktober itu sebagai bulan akademia. Dia berbeza dengan Hari Guru. Hari Guru kita sambut 16 Mei kan, tapi kenapa 5 hari bulan Oktober? Lazimnya kalau kita tengok sebenarnya telah pun kita laksanakan program ini semenjak hari ini dipilih sebagai Teachers Day oleh UNESCO sejak tahun 1994. Yang menariknya sebenarnya kalau kita kata 16 Mei itu disambut oleh para guru yang mungkin lebih ramai 416,000 guru. Ya. Tapi untuk Hari Akademia ini sambutannya mungkin tak seramai 416, mungkin dalam sekitar 66,464 orang saja staf akademik yang berdaftar setakat ini Dan mungkin sambutannya berbeza. Contohnya kalau kita kata di Hari Guru itu disambut mungkin di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah kan. Tapi di Hari Akademia ini disambut oleh mereka yang berada dalam sistem tertiary, right? Yang mereka yang terdiri pada kalangan profesor madya, pensyarah, mereka yang mengajar di universiti, di college universiti dan juga di IPT, IPTS termasuklah politeknik dan juga di college community. Dan of course apabila kita melihat adanya peluang ini yang diberikan oleh kerajaan, kita merasa cukup bangga kerana sekurang-kurangnya ahli akademia ini disanjung dan diingati walaupun dianya dilihat dalam konteks 5 hari bulan tu bukanlah kita kata itu saja satu-satunya hari-hari akademia kan. Tapi yang paling penting ialah macam mana kita nak mengisi 5 hari bulan itu sebagai hari akademia dengan tema-tema tertentu. Itu yang penting, Jana. Okey, bila sebut tentang tema, topik yang kita angkat adalah akademia di perkasa, digitalisasi di budaya. Itu adalah tema. Betul. Untuk tahun ini. Di sini saya nak tahu Datuk, kenapa tema ini dipilih? Apa signifikannya? Apa relevannya? Betul. Kalau kita tengok apabila Hari Akademia ini dimulai dilancarkan lebih kurang 3 tahun lepas, ini kali yang ketiga kan. Untuk tahun 2021 ni bagaimana Kementerian Pengajian Tinggi sendirilah yang kita nampak begitu committed dan juga IPT lain menyambut Hari Akademia dengan gaya atau cara tersendiri mengikut norma baru. Yang amat berhormat Menteri Pengajian Tinggi sendiri telah pun memberikan amanatnya yang menekankan peranan IPT dalam pembangunan masyarakat. Universiti sebagai pelopor pada perubahan, itu amanat YB Menteri. In fact pada semalam-semalamnya KPT juga menganjurkan forum akademia bertajuk Pendigitalan Pendidikan Tinggi Ada Tuju dan Cabaran. Now, bila Ziana sebutkan kenapa hari ini akademia di perkasa digitalisasi ini di budaya ini dipilih, saya suka untuk mengupas tajuk ini ataupun tema ini pada 2 aspek besar. Satu, akademia di perkasa, yang kedua ialah digitalisasi di budaya. Persoalannya Ziana, saya nak tanya, adakah sekarang ni baru kita nak memperkasa akademia? Saya rasa benda tu dah lama kita perkasa. Lama. Sekarang ni kita perlu angkasakan. Kita nak mengangkasakan akademia. That's true. Sebenarnya itu yang persoalan yang saya nak bawa sebenarnya. Kalau kita tengok
inisiatif prakarsa yang diberikan oleh kerajaan, walaupun bermula 3 tahun lepas baru sambutan Ahli Akademia ni dilaksanakan, kita sebenarnya di ahli warga akademia ni telah pun diperkasakan, diangkasakan seperti kata Jana tadi, dalam konteks akademia itu lama dah. Dengan kita kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kerajaan dari segi geran kita, dari segi kerjasama kita, kerjasama di antara universiti dan industri, itu semuanya telah pun dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi saya rasa tema ini sangat bertepatan, apatah lagi digandingkan dengan digitalisasi di budaya. Kita sebut digital ini adalah satu kaedah ataupun proses untuk mentransformasikan apa-apa saja dalam bentuk yang bersifat analog kepada digital. Tapi adakah itu saja yang perkara yang kita nak tengok? Kita nak tengok dia menjadi satu budaya, satu pemikiran ilmuwan yang bersifat terkehadapan, yang melihat bahawa inilah satu-satu kaedah untuk kita mengubah norma lama kepada norma baru seiring dengan peredaran zaman. Dulu kita bercerita tentang IR 4.0. Alhamdulillah, mungkin ada hikmah di sebalik pandemik COVID-19 ini, yang sepatutnya kita mengubah sistem pengajaran pembelajaran kita yang dulunya bersifat agak klasikal, yang bersifat konvensional, kepada yang lebih terarah kepada pendigitalan itu, Jana. Baik, dan matlamat utama pendidikan tinggi negara adalah untuk memastikan dari segi pelajar itu sendiri mendapat akses pendidikan yang berkualiti, malah bermutu tinggi, itu pastinya. Dan dalam hubungan ini, Datuk, apakah usaha yang boleh dilakukan dalam usaha untuk lonjakkan lagi pendigitalan pendidikan tinggi negara, terutamanya PDP, pengajaran dan pembelajaran? Right. Ini satu soalan yang cukup mencabar. Right. Dalam kita berada dalam era pandemik COVID-19 ini, cabaran hala tuju itu tentu ada. Hala tuju sistem pendidikan kita jelas, di mana proses pembelajaran dan PDP secara pendigitalan ini telah pun termaktub di dalam kita punya Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Negara PPPNPT di bawah lonjakan ke-9, kan. Jadi kita kata bagaimana kita nak bawa hala tuju ini dalam norma baharu ini. Apa dia sebenarnya cabaran-cabaran yang terpaksa kita pikul? Of course, di peringkat kementerian mereka ada inisiatif sendiri. Di peringkat universiti kita ada inisiatif sendiri. Tapi antara cabaran-cabaran yang kita perlu hadapi, antaranya yang paling penting ialah dari segi aspek infrastrukturnya, dari segi aspek infrastrukturnya, dari aspek persediaan kita kalangan pensyarah untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang selari dengan kaedah-kaedah yang boleh dilaksanakan di bawah pendigitalan, misalnya kita menggunakan MOOC ataupun kita menggunakan BOC, Massive Open Online Course. Jadi jika kita gabungkan semua perkara-perkara ini, kita akan dapati bahawa tema ini sepatutnya diangkat sebagai satu agenda nasional. Diangkat sebagai satu agenda yang memerlihatkan bahawa setiap IPT, termasuklah IPTS, berganding bahu dengan pihak kementerian untuk melaksanakan apa yang dipanggil sebagai pendigitalan dalam konteks PDP ini. Baik, dan kalau boleh di sini saya nak sentuh juga berkaitan dengan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini dalam rancangan Malaysia ke-12, RMK 12, yang mana dinyatakan pelan pendidikan digital pada peringkat sekolah dan pengajian tinggi akan diperkenalkan untuk memastikan akses yang lebih luas kepada pendidikan yang berkualiti. Jadi apa pandangan Datuk mengenai hala tuju dan cabaran yang dihadapi oleh IPTA di Malaysia dalam nak menjadikan segala akses kepada pendidikan berkualiti dalam era pendigitalan, memandangkan Datuk ada sebut tadi dengan cabaran-cabarannya, gabung jalin semua itu pastinya memberi satu tekanan, tetapi boleh menghasilkan sesuatu yang positif, yang lebih bagus lagi, lebih berkualiti lagi lepas ni. Right. Kalau kita mengimbau kembali peristiwa terkini lah, lawatan resmi Yang Amat Berhormat Mantan Perdana Menteri pada 11 Mac 2021 yang dia ada laksanakan di Timur Tengah, yang meminta khususnya dua agensi ini, Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk membangunkan pelan pendigitalan pendidikan negara. Isu dia punya elemennya cuma satu je, supaya sistem pendidikan tidak terjejas akibat COVID-19. Dan seperti mana yang saya sebut tadi, dalam lonjakan ke-9 dah ada dah benda tu. Tapi mesti ada halangan.
Tapi halangan-halangan ataupun semua perkara ini boleh diatasi dengan beberapa prakarsa ataupun inisiatif. Kalau kita tengok di pihak Kementerian Pengajian Tinggi sendiri pun, banyak sebenarnya inisiatif yang kita buat untuk menghadapi halangan-halangan ini. Di peringkat awal memang kita agak terkeliru dengan pandemik COVID-19 ini. Tidak ada satu dasar untuk kita melihat bagaimana kita nak membawa PDP ini dalam konteks pandemik ini. Inisiatif KPT untuk kita mendepani masalah terutamanya dalam konteks pendigitalan ini, antaranya beberapa inisiatif melibatkan sumbangan ataupun bantuan dalam bentuk pelan data, dalam bentuk peranti kepada pelajar, penglibatan syarikat untuk membantu pelajar-pelajar, terutamanya mereka yang tak boleh dapat mendapat akses kepada sistem internet yang ada, dan juga penglibatan daripada syarikat-syarikat peranti yang boleh membantu. Itu di peringkat KPT, Jana. Tapi di peringkat IPT macam kami bagaimana? Apa yang kita boleh bantu untuk kita menghadapi cabaran-cabaran dalam era PDP secara, dalam konteks ini ialah secara digital ini ya. Kita di peringkat IPT telah mula untuk melaksanakan program-program yang bersifat dalam talian. ODL menjadi satu yang norm kepada universiti. Saya ambil contoh di sini, beberapa universiti awam telah pun melaksanakan online distance learning seperti UPM dah ada 16 program, di USIM ada 6 dan USM ada 4 program yang melaksanakan ODL. Juga kita telah pun mengambil inisiatif untuk memperbanyakkan lagi kursus-kursus dan bahan dalam talian. Ini pun satu halangan juga. Kita dah ada platform tapi kita tak ada bahan kita nak upload. Pelajar tak boleh nak akses. Jadi di sinilah kita memerlukan pensyarah yang betul-betul memahami, mempunyai inisiatif untuk memasukkan semua bahan-bahan itu dalam platform-platform di bawah Massive Open Online Course, Blended Open Online Course, dan juga mana-mana yang kita boleh masukkanlah dalam talian. UKM misalnya kita dah ada 590 kursus yang ditawarkan dalam bentuk dalam talian. Manakala JPPKK kita tengok juga sekarang ni aktif untuk memasukkan banyak kursus, ada 14 kursus yang dinyatakan. Juga yang paling penting ialah bagaimana universiti bersedia dari segi infrastruktur. Again kita ucapkan terima kasih di bawah inisiatif kerajaan dalam konteks memberikan kemudahan internet yang lebih baik di bawah rangsangan ekonomi. MyRAN misalnya dipertingkatkan daripada 500 megabyte per second kepada 20 if I'm not mistaken gigabyte per second, which I think is very good lah konteks tu. Jadi ini semua kalau kita tengok dia membantu kepada KPT khususnya dan juga di IPT menghadapi cabaran dan juga membawa agenda besar dalam konteks digitalization di Malaysia ini, Jana. Ini boleh dijayakan dan memang sedang dijayakan betul, kan dengan segala inisiatif yang diambil oleh setiap IPTA itu sendiri. Dalam masa yang sama, negara kita kini sedang melalui fasa pemulihan daripada pandemik COVID-19. Kita lihat sendiri pelbagai sektor telah pun mula dibuka, begitu juga dengan sektor pendidikan. Bertepatan dengan tema sambutan hari ini, Akademia Diperkasa, Digitalisasi di Budaya. Bagaimana Datuk melihat dari sudut pandang pembudayaan pendigitalan di universiti akan dilaksanakan dalam fasa peralihan, transisi daripada pandemik kepada endemik. Ini satu situasi yang cukup menarik untuk kita bahaskan. Kita antara golongan yang bertuah kerana diberikan peluang oleh Allah untuk melihat perubahan ini. InsyaAllah kita akan melihat selepas ini bila kita mendapat keseluruhan 80 ke 90% immunity berkelompok, kita akan melalui fasa endemik. Persoalan kita, Ziana, bagaimana kita nak bawa budaya yang telah kita bawa dalam konteks sekarang ni, PDP secara dalam talian, penerimaan kita dengan pembelajaran yang bersifat hybrid ini, adakah kita perlu tinggalkan dia dan kembali kepada cara lama, ataupun kita teruskan dengan adjustment kepada kaedah-kaedah pembelajaran dan pengajaran yang lebih baik, future learning, future FRC yang bersifat ready curriculum, di mana kita mempunyai kaedah-kaedah penilaian yang berterusan. Adakah ini perlu diteruskan kaedah-kaedah begini, ataupun kita terpaksa memulakan semula pengajaran dan pembelajaran secara fizikal di bilik-bilik kuliah? Jadi saya nak bawa persoalan ini kepada semua warga akademia supaya kita bersedia
untuk kita berhadapan dengan situasi endemik ini. Persediaan ini bukan saja melibatkan persediaan dari segi mental, tetapi juga dari segi fizikal. Persediaan pensyarah untuk lebih friendly dengannya mana-mana platform-platform digital, dan juga bersedia dengan kaedah pemantauan, penilaian terhadap kursus-kursus yang akan ditawarkan nanti. Saya percaya ia bukan satu kejutan, dan kebanyakan warga akademia ini telah pun bersedia untuk mengharungi, kita panggil sebagai satu zaman endemik ini, di mana kita terpaksa hidup bersama dengannya COVID-19. Betul. Dan pembudayaan kerja itu kena berubah. Sekarang ini Ziana di universiti, insya-Allah pada mulai 15 hari bulan Oktober, para pelajar kita akan masuk secara beransur-ansur. Bermakna probably dalam bulan Disember nanti kemungkinan hampir 75 hingga 85% pelajar berada secara fizikal. Macam mana kita nak bawa para pelajar ini, terutamanya mereka yang mempunyai memerlukan generic skill, kemahiran-kemahiran insaniah yang memerlukan mereka berada di lab. Jadi again, walaupun kita berada dalam era endemik nanti, kaedah-kaedah pematuhan terhadap SOP, kaedah-kaedah penilaian terhadap program-program yang kita laksanakan tu pastinya akan berubah dan menuntut kepada satu perubahan paradigma terhadap penilaian ini. Tapi saya rasa sekarang ini kita mula dapat melihat semua orang mula menerima apa saja perubahan. Sebelum ni kita ada pengalaman langsung, tapi kita dah pun berada dalam satu keadaan yang dah agak lama juga, hampir 2 tahun. Selepas ni kita lebih bersedia sebab kita tahu kita akan hidup dengan COVID-19, dan selepas ini kita pun tak tahu lagi, mungkin ada virus-virus lain yang menyebabkan kita terpaksa untuk meneruskan dengan segala yang kita telah jayakan hari ini. Sebelum ini kita pernah fikir kan Datuk kan? Betul. Kita perlu belajar secara online, mungkin kita mikir itu untuk satu jangka masa yang agak lama lagi, tapi siapa sangka itulah hikmah COVID-19. Betul. Dan saya pasti juga di sini warga universiti telah mula untuk menyesuaikan diri mereka dengan norma baru dalam segala urusan pengajaran dan pembelajaran PDP sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Bagaimana Datuk melihat usaha pembudayaan pendigitalan di IPT itu sendiri? Menarik tahu Ziana. Dulu kita mengharapkan revolusi industri ataupun 4.0 ini menjadi katalis kepada satu era yang memerlukan pendigitalan dalam semua kehidupan kita. IoT-nya, robotiknya, humanoid-nya, semua all is about big data analysis. Semuanya melibatkan pendigitalan, right? Tapi siapa tahu dengan pandemik ini menyebabkan usaha ini menjadi lebih cepat, dia menjadi dipercepatkan. Saya tak pernah bayangkan saya melaksanakan kuliah melalui platform Microsoft Meet ataupun kita Microsoft Teams, kita tak pernah menggunakan Webex, saya tak pernah menggunakan Zoom dulu. Tapi sekarang ni dia menjadi satu kebiasaan. Kita membuat penilaian melalui beberapa kaedah yang boleh kita menerima kaedah tersebut. Jadi saya rasa dalam konteks inilah pembudayaan terhadap pendigitalan di IPT ini seharusnya kita teruskan, malah kita tingkatkan lagi. Dan peningkatan ini sebenarnya memerlukan inisiatif dan kerjasama secara quadruple helix, melibatkan penglibatan universiti, melibatkan penglibatan pensyarah, komuniti dan juga pemegang taruh, supaya nanti bila kita bawa agenda ini, dia boleh diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Saya yakin dalam tempoh beberapa tahun akan datang, teknologi-teknologi yang melibatkan pembelajaran dan PDP secara dalam talian ini, seperti yang saya sebut open educational resources, flip classroom online, massive open online course, ini akan menjadi satu kebiasaan, dan inilah sepatutnya kita perlu manfaatkan. Kerajaan, universiti telah menyediakan platform-platform ini, dan sepatutnya kita tak boleh meninggalkan mereka sistem-sistem ini dan kembali kepada kaedah asal. Walhal kita telah pun dah terbiasa, ini kita kata norma baru ni. Yang kita nampak adalah satu hikmah dalam masa kita mendepani pandemik 19 ini. Kita kisahnya telah mempercepatkan lagi proses-proses digitalisasi di peringkat pengajian tinggi ini. Ya, ini sesuatu yang sangat menarik sebenarnya. Perubahan itu sememangnya perlu. Nak tak nak kita kena berubah juga. Betul. Cuma beza di sini, ada orang boleh menerima. Jadi bagaimana dari segi tahap penerimaan dan
adaptasi IPT terhadap norma baru? Ini kalau kita nak cerita secara kolektif, memang menarik, right? Dulu kita rasa penilaian secara dalam talian ini sukar nak diterima. Jana punya zaman ataupun zaman saya, bila exam kena pergi bilik kuliah. Ya. Kan? Mana ada orang exam kat sini, pensyarah dia dekatnya tempat lain. But now itu menjadi satu norma baru. Of course, ada pensyarah-pensyarah yang mungkin bukan mereka menolak, tapi mereka memerlukan masa. Akademia ni dia lain sikit, Jana. Kita bukannya mendidik, tapi kita ada beberapa elemen lain yang turut diberikan tanggungjawab. Menyelidik, kita kena buat pembentangan, kita kena melaksanakan kerja-kerja perkhidmatan. Maknanya di sini sudah terbiasa dengan cara tradisional itu sendiri. Ya. Jadi kita rasa kita sendiri kena beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam keadaan itu, kerana kalau kita tak buat, para pelajar kita dia are more advanced than the lecturers. Sekarang ni kemasukan pelajar-pelajar kita yang baru berlaku, saya di Universiti Kebangsaan Malaysia, hari ini kita membuat ikrar kemasukan pelajar baru yang diketuai oleh saudari Davita, kita punya Olimpik kan, atlet. Bayangkan mereka ini melalui fasa 3M ni di rumah masing-masing pun. Kita tak pernah fikirkan benda ni. Dulu kita ramai-ramai berada di dewan. Kita berikan dia program-program yang bersifat induksi. But now it won't happen. Jadi macam mana kita nak terima, sedangkan anak-anak kita, para mahasiswa kita dah boleh beradaptasi. Kalau para pelajar kita IPT masih tidak lagi boleh beradaptasi dengan perkara ini mungkin akan berlaku sedikit masalah. Baik, dan tidak dilupakan sumbangan warga akademia itu sendiri kepada masyarakat. Jadi bagaimana Datuk, perkara ini telah pun direalisasikan sepanjang COVID-19 melanda negara kita, ataupun adalah sebarang penambahbaikan lagi untuk kita tingkatkan lagi kualiti dan mutu. 2 tahun kebanyakan warga akademia ini melaksanakan proses PDP, penyelidikan, penerbitan dalam norma baru. Kita tak boleh pergi field work, kita tak boleh ambil data-data di lapangan. Apa yang perlu kita buat ialah terpaksa menganalisis data-data yang sedia ada, menggunakan data-data sedia ada, menganalisisnya secara lebih tuntas untuk kita menerbitkan. Tapi Jana, saya puji rakan-rakan saya warga akademia, walaupun kami ini dikekangi dengan masalah pandemik, yang tidak boleh bergerak, tidak boleh pergi ke lab. Alhamdulillah banyak inisiatif yang kita buat, dan ini dibantu oleh ekosistem pendidikan dan sokongan daripada pihak kementerian dan juga agensi. Saya bagi contoh di universiti-universiti kita dalam tempoh pandemik ini, pelbagai kajian-kajian yang dilaksanakan untuk membantu kerajaan. Bukan itu saja, walaupun kita dalam keadaan kekangan begini, universiti juga membantu dalam proses untuk mencapai herd immunity. Beberapa universiti yang mempunyai taraf HPU, yang ada hospital pengajar sendiri, membantu KKM dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk melaksanakan program-program PPV. Kita sendiri di UKM bukan saja PPV, kita ada drive-thru, kita ada mobile unit untuk membantu kerajaan memberikan outreach kepada mereka yang berada di luar bandar untuk kita berikan suntikan vaksin. Jadi walaupun kita dibebankan ataupun pergerakan kita terhad, kita tetap meneruskan sumbangan bakti kita kepada universiti dan juga kepada masyarakat. Itu belum lagi yang saya nak bercerita tentang kajian-kajian yang dapat yang dibiayai oleh pihak kerajaan, pihak industri untuk membantu mencari penawar, mencari vaksin, buku-buku yang diterbitkan, forum-forum. Jana, saya ingat webinar ni, saya ingat almost every day pensyarah ni buat kan. Kita pun tak sangka dulu kita buat seminar secara fizikal 20-30 orang. Dan ni boleh sampai 400-500 orang. So bayangkan sebenarnya dengan era digitalisasi ni, semua di dunia boleh reach kita punya seminar. Betul. Inilah sesuatu yang positifnya dengan berlakunya, kita kata musibah, betul lah pandemik, tapi dalam masa sama ini adalah sesuatu yang sangat baik
untuk mempercepatkan lagi segala proses yang perlu kita lalui, yang tak mungkin kita fikirkan pun sebelum ini. Terima kasih banyak-banyak Datuk kerana bersama kami, dan kita juga ingin mengucapkan selamat Hari Akademia 2021 kepada semua ahli akademik di Malaysia. Kita harapkan lebih banyak lagi penambahbaikan, usaha-usaha yang terbaik untuk kita jayakan agenda pendidikan negara kita, insya-Allah. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, untuk Ruang Bicara edisi malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.